Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar bin Harun. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu bagi subjek EDUP 3093, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Ini ialah ahli kumpulan kami. Dan ini ialah isi kandungan bagi slide kami. Baiklah, untuk pengenalan, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini telah mendatangkan banyak kebaikan dalam semua bidang pentadbiran dalam sesebuah negara. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan daripada penggunaan teknologi ini. Teknologi maklumat dan komunikasi telah diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Baiklah, untuk poin yang pertama, antara kompetensi digital pendidik dapat meningkatkan mutu dan mempelbagaikan pengajaran. Bahan-bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan menggunakan bahan visual grafik, teks, muzik serta video animasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. Ini bermaksud apabila guru tersebut pandai menggunakan sesuatu digital, guru tersebut dapat memvariasikan pengajaran guru tersebut. Jadi ini dapat menarik minat para pelajar untuk lebih tertarik terhadap sesuatu pengajaran yang diajar. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan video animasi dalam sesuatu subjek PDPC yang diajar oleh seseorang guru. Okey, jadi nama saya Tengku Muhammad Akid Azri akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Jadi poin yang seterusnya adalah dapat meneroka bahan pengajaran dengan lebih efektif. Jadi penggunaan internet ni dapat menyediakan sumber yang begitu luas kepada guru dan juga pelajar untuk meneroka, mencari bahan pengajaran atau rujukan serta penyelidikan. Jadi apabila guru ni pandai digital ni, jadi sumber-sumber atau bahan-bahan yang dicarinya oleh guru ni akan menjadi lebih mendalam dan lebih teliti supaya dapat diajarkan kepada pelajar dengan lebih baik lagi. Okey, jadi poin yang kedua adalah guru dapat mengendalikan platform digital dengan baik. Platform seperti Google Classroom dapat menjadikan interaksi dalam talian lebih berkesan. Menerusi pembelajaran dalam talian, murid yang senyap di dalam bilik darjah lebih berani untuk bercakap berani dan lantang bercakap. Jadi sebagai contoh ni saya ambil adalah Google Classroom. Jadi Google Classroom ni guru-guru yang celik digital ni dapat meletakkan tugasan ataupun latihan-latihan untuk diberikan kepada pelajar untuk diselesaikan secara dalam talian. Platform lain seperti Zoom atau Google Meet juga boleh digunakan oleh guru-guru apabila mereka ni mahir dalam penggunaan digital untuk menjadikan pembelajaran tu lebih menarik. Jadi pelajar-pelajar yang pendiam di dalam kelas dapat melontarkan idea-idea mereka dengan lebih berani dan lebih bernas lagi supaya memberi peluang kepada mereka untuk bercakap. Baiklah, saya Muhammad Syaiful bin Azmi akan menyambung pembincangan kita pada hari ini. Jadi, untuk poin yang seterusnya ialah bertukar idea dengan guru dan pelajar dari sekolah lain. Pertukaran maklumat dengan sekolah dari luar negara akan lebih digalakkan, membandangkan faedah dari segi meningkatkan komunikasi guru dan murid di samping mendapat ilmu baru mengenai kebudayaan dan negara masing-masing. Jadi kita sebagai guru haruslah mengambil tahu atau berkomunikasi dengan guru dari sekolah lain supaya kita dapat berkongsi mengenai cara pengajaran dari sekolah yang berbeza, di samping kita mengetahui budaya-budaya di sekolah yang lain seperti apa amalan yang diorang lakukan. Jadi yang terakhir ialah dapat menguruskan dan membahagikan masa dengan baik. Jadi kita sebagai guru haruslah mengendalikan masa dengan teratur untuk merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
supaya strategi yang dirancang dapat dilaksanakan dan diperkembangkan kepada murid-murid dalam mencapai pembelajaran digital yang berkualiti. Jadi kita sebagai guru haruslah bijak dalam mengatur masa sama ada ingin melakukan pengajaran ataupun aktiviti di luar bilik darjah. Jadi perkara ini akan menyebabkan perancangan pembelajaran kita lebih teratur supaya murid-murid dapat mengadaptasi dengan cara pengajaran yang kita lakukan. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada pembintangan hari ini ialah kita sebagai guru-guru haruslah diberi latihan bagi memantapkan dalam menghasilkan dan menggunakan bahan digital untuk membantu proses pembelajaran murid di sekolah supaya murid-murid dapat diperkembangkan bakat mereka dengan lebih jauh lagi. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Jadi maklumat yang kami kumpul berdasarkan daripada rujukan yang telah kami sertakan pada slide ini.